Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun ashaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin, atau kama qala. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi menjangkan usia, berikan kita kelapangan, kesihatan, sama-sama berada dalam majlis ilmu pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaat dan kebaikan dunia dan akhirat, insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Taala sekalian, yang pertama sekali, macam biasa, siapa yang masih lagi belum niat i'tikaf dalam masjid untuk ilmu, boleh niat sekarang. Mudah-mudahan keberadaan kita dikira sebagai satu ibadah di sisinya, insya-Allah. Baik, pagi ini insya-Allah kita sambung balik ataupun sambung kembali perbincangan kitab kita, kitab 40 hadis pilihan susunan Ustaz Haji Abdullah bin Haji Abdul Wahab, wa nafa'ana bi'ulumihi wa bikitabihi fi darini amin ya rabbal alamin. Dan pagi ini insya-Allah kita sambung muka surat yang ke 100 kalau tak silap saya ni 108. Muka surat 108, poin yang ketiga. No? Tengok. Dan kita dah baca sekerat. Jadi ayah-ayah, ibu-ibu yang ada kitab, kalau boleh kita tengok balik muka surat 106. Kita patah balik sikit, kita tengok dulu hadis muka surat 106. Saya kita sambung huraian pada poin yang ketiga tu. No? Baik. Wa qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bikitabihi fi darani amin ya rabbal alamin. Tajuk ke-28, berpegang kepada sunnah Rasul. Sunnah ni kita dah sebut dah sebelum ni dalam perkataan mudah dia, cara hidup. Berpegang pada cara hidup Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallim. Salam. Hadisnya berbunyi, an Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu qala, wa'azna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun, faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatun muwaddi', فأوصينا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال رواه أحمد وأبو داود والترمذي. Daripada Abi Najih Al-Irbad ibni Sariyah radhiyallahu taala anhu katanya, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan ingatan yang menggerunkan hati dan menitiskan air mata. Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, nasihat itu seolah-olah nasihat perpisahan, yakni nasihat terakhir, maka berilah kami nasihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nasihatku, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada pemerintah, sekalipun yang memerintah itu seorang hamba abdi. Siapa di antara kamu sempat hidup pada zaman akan datang, ia akan melihat pergeseran yang banyak antara sesama Islam. Hendaklah kamu mengikut sunnahku dan sunnah khulafa' rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah dengan taringmu, ataupun dalam perkataan lain, gerahammu, dan jauhilah perkara yang diada-adakan, kerana setiap perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Tiap yang bid'ah itu sesat, dan tiap-tiap yang sesat tempatnya di neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi. Baik.
Ayah-ayah, ibu-ibu dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, hadis yang kita nak bicara pada pertemuan kali ini, sebenarnya hadis ni kita dah bincang pertemuan lepas, malam hari ni kita sambung je lah. Yang mana dalam hadis ini berbicara berkaitan dengan satu daripada wasiat Nabi SAW yang sangat berharga, satu wasiat yang kalau kita pegang sungguh-sungguh, dia akan selamatkan kita sepanjang kita hidup atas dunia ni. Sebab itu wasiat ini, pesanan ni kalau boleh pakat-pakat ambil, pakat-pakat beringat, no, insya-Allah. Saya cerita sikit hadis ni macam mana, saya kita sambung huraian. Satu hari Nabi SAW memberikan satu ucapan. Nabi bagi ucapan. Bila ustaz? Lepas sembahyang subuh. Habis sembahyang subuh, Nabi beralih kepada para sahabat, Nabi bagi satu speech pada para sahabat, bagi satu ucapan lah. Tapi ucapan pagi tu lain macam sikit. Para sahabat kata, ucapan Nabi pagi tu kadang-kadang kami dengar ni rasa takut, duk ketak-ketak, dengar tu takut. Kadang-kadang kami dengar Nabi bercakap lagi, Nabi sambung lagi, kami jadi macam nak teriak pula, rasa sedih, rasa sayu, macam seolah-olah baginda bagi pesanan pagi ni macam baginda ni nak pijuh dah, nak tinggal kami dah. Tu senang bahasa, rasa macam Nabi SAW ni nak wafat ni, nak meninggal ni. Cara berucap tu lain macam. Jadi para sahabat bila dengar macam tu, tengok suasana macam tu, sahabat kata, ya Rasulullah, nampak gaya ucapan hari ni macam ucapan perpisahan ya, macam kamu nak tinggal kami ya. Macam kita kan, kadang ada orang cakap, kita kata, ni cara ni kita kadang tak perasan, tapi bila dia mati dah baru kita perasan. Oh, rupanya dia duk habaq tu, hak dia pesan tu, rupanya tak sangka tu, lepas tu dia meninggal. Kan selalu jadi gitu kan. Sahabat kata, ya Rasulullah, ucapan hari ni lain sikit ni. Jadi ya Rasulullah, bagilah nasihat pada kami, bagilah pesanan pada kami, bagilah apa yang kamu nak bagi kat kami. Tu bahasa mudah lah. Nabi SAW sebut beberapa perkara yang mana kalau boleh hari ni semua pakai ambil poin ni. Nabi sebut nombor satu sekali, Nabi kata bertakwalah kepada Allah. Tu nasihat nombor satu paling besar. Apa jadi pun takwa pada Allah tu wajib. Tu nombor satu. Apa dia takwa ni Ustaz? Tok Khatib dia sebut tiap minggu dah. Laksanakan apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan larang. Itu yang asal lah. Buat apa Tuhan suruh, apa Tuhan suruh buat sudah. Laksanakan sebaik mungkin. Apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, apa yang agama larang, tinggal, jangan buat. Pegang tu dulu satu. Sebab apa Ustaz? Ini jaminan nak hidup bahagia atas dunia. Siapa bertakwa atas dunia hidup bahagia, akhirat telah lah, tak payah bincang panjang lah. Ni satu. Yang kedua, Nabi pesan, taatlah kepada pemerintah. Ni Nabi pesan hak besar ni, taat kepada pemerintah. Walaupun yang memerintah kamu itu hamba abdi. Taat pada pemerintah. Saya kita bincang pasal apa kena taat pada pemerintah. Pemerintah macam mana kena taat, pemerintah macam mana tak boleh taat. Saya kita bincang pasal dia kadang-kadang tak sama. Kalau kita ambil pemerintah ni, selalu orang nampak pemerintah ni negeri dan negara lah, selalu orang nampak yang tu lah. Tak apalah, saya kita ulas. Boleh tak boleh kita ni ikut pemerintah? Boleh tak kita ni lawan pemerintah? Apa semua saya kita bincang sikit-sikit lah. Tak apa, boleh tanya, tak ada masalah, tanyalah. Nah, kalau rasa boleh tanya, saya tanya. Kita kena taat tak pemerintah, saya kita bincang. Baik. Kemudian Nabi sebut pula, fa innahu may ya'ish minkum, siapa-siapa yang hidup sampai akhir zaman, siapa-siapa hidup di ujung-ujung dunia ni, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan mula tengok orang Islam ni pecah saja. Apa benda yang pecah ni Ustaz? Pecah ni dalam isu apa? Segala isu semua berpecah. Dia bukan jadi kuih elok, dia jadi kuih teruk. Tu senang bahasa, pakak pecah belakang. Kalau rumah tangga kuih pecah. Kalau masyarakat kuih pecah. Kalau kita negara pun kuih pecah. Kalau kita institusi apa pun, ekonomi ke sosial, semua dia jadi kuih pecah. Ni akan main suasana akhir zaman ni. Ni kena beringat ni. Bukan dia nak jadi kuih elok ni, dia nak jadi kuih lorat. Dia jadi kuih tak elok lah. Ni suasana akhir zaman. Habis tu nak buat macam mana Ustaz? Zaman ni nak buat macam mana Ustaz? Apa nak buat pada zaman ni? Perpecahan banyak sangat ni. Hak akidah punya perpecahan akidah tu satu pasal dah. Semua isu berkeli. Macam mana nak buat ni? Nabi sebut
fa'alaikum bisunnati, kamu ikut balik cara hidup aku, kata Nabi. Tengok balik cara hidup yang aku ajak tu macam mana, ikut yang tu. Satu, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, dan ikut balik, ikut juga cara hidup yang ditunjukkan oleh khulafa' rasyidin yang 4 orang tu, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Ikut balik cara hidup mereka, macam mana panduan yang mereka bagi, macam mana perjalanan hidup mereka, ikut balik. Addu 'alaiha bin nawajiz, Nabi kata genggam, gigit dengan taring. Riwayat lain gigit dengan geraham, maksud dia pegang sungguh-sungguh sunnah tu. Sebab akhir zaman sunnah baginda dan sunnah para sahabat ni akan ditentang. Orang pakat lawan, orang pakat tak mau buat, orang pakat macam-macam lah, peleceh, kutuk, hina, macam-macam lah. Nabi kata pegang sungguh-sungguh ni. Hak ni pegang sungguh-sungguh. Boleh? Selesai. Nabi sebut, jauhilah perkara yang diada-adakan. Hak ni pun satu lagi pesanan ni. Nabi kata tolong jaga-jaga, jauh dengan benda hak baru direka ni. Sebab di akhir zaman nanti akan banyak benda-benda yang direka-reka tanpa sebarang dalil, tanpa sebarang sumber. Rekaan, orang reka benda baru. Kan kita duk mengaji kan, Islam ni agama sempurna, ibadat pun ada dalam Islam, muamalat jual beli pun ada dalam Islam, munakahat, nikah kahwin apa semua ada dalam Islam, jenayat pun ada, semua tahu benda tu. Okey, kita agama kita Islam ada tauhid, fiqh, tasawuf, betul? Itu asas. Tauhid, fiqh, tasawuf. Dalam bab tauhid ada cara dia, dalam bab fiqh ada pengajian dia lah, ibadat, muamalat, munakahat, jenayat yang kita sebut tadi. Tasawuf pun ada. Rupanya dalam ajaran Islam ni, ajaran yang ada dalam Islam ni akan ada bid'ah dia, maksud dia akan ada benda yang direka-reka. Dalam perbahasan tauhid, dalam bab tauhid pun ada benda direka, dalam bab fiqh pun ada rekaan, dalam bab tasawuf pun ada rekaan. Semua bakal ada belaka. Nabi kata hati-hati dengan benda yang direka tanpa sumber sanad, tanpa sandaran ni. Pasal apa kena hati-hati? Fa in setiap perkara yang diada-adakan itu bid'ah. Bid'ah ni maksud dia benda baru. Bid'ah benda baru kan, bukan daripada baginda. Tiap yang bid'ah itu sesat, hak reka tak ada sumber, tak ada sandaran, ini sesat. Dan yang sesat tempat dia dalam neraka. Ni suasana akhir zaman ni teruk banyak tu. Teruk Dan tu gambaran yang ada dalam hadis yang akan kita baca. Baik. Jadi kita dah selesai poin yang pertama, kita dah bincang dah. Huraian yang pertama kita dah bincang tentang kuliah yang baginda buat lepas subuh tu. Kemudian perasaan gerun dan sedih pun kita dah bincang. Hari ni kita nak baca nombor 3. Cuba tengok. Baik. Poin yang ketiga, wasiat supaya bertakwa kepada Allah. Kan dalam hadis tadi pesanan pertama baginda sallallahu alaihi wasallam adalah usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku pesan kat kamu takwa pada Allah Taala. Cuba tengok ni, nak ulas sikit. Takwa tu apa? Baik. Wasiat supaya bertakwa kepada Allah adalah jaminan hidup bahagia di dunia dan akhirat. Siapa nak bahagia di dunia, bertakwalah pada Allah. Siapa nak bahagia di akhirat, bertakwalah pada Allah. Orang yang buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan larang, Tuhan bagi atas dunia dia bahagia, akhirat pun dia bahagia. Itu bahasa mudah dia. Siapa hidup atas dunia, dia buat apa Tuhan suruh. Apa Tuhan suruh dia junjung, dia buat, dia laksanakan. Dia tak peduli mulut orang ke, dia tak peduli pandangan orang ke, dia tak peduli susah penat ke, dia tak peduli apa. Tuhan suruh aku buat, Tuhan larang aku tinggal. Orang macam ni hidup dia bahagia. Pasti bahagia. Kalau orang tanya ustaz, apa yang Allah Ta'ala bagi Ustaz? Nak jadi bahagia tu apa Ustaz? Ringkas lah, catik dalam buku 2 benda. Siapa-siapa dapat 2 benda ni pasti bahagia. Ni atas dunia lah. Akhirat tak payah bincang lah, memang semua tahu belakang dah. Yang pertama apa? Tulis situ, hati tenang. Hati tenang. Allah Ta'ala sebut Allahumma salli ala Muhammad, ya bani Adam tafarragh li ibadati amla'an sadraka ghinan. Aku penuhkan dadamu dengan kekayaan. Bahasa kita lah, aku jadikan hati kamu tenang.
Bahasa kampung terjemah macam ni lah. Semua manusia ada masalah. Semua manusia ada masalah. Tuhan jadikan kita ni laqad khalaqnal insana fi kabad. Semua manusia duduk dalam keluh kesah. Semua ada problem, senang bahasa. Semua manusia ada masalah dia sendiri. Tengok pilah siapa pun semua ada masalah. Ustaz cakap pandai, ustaz tak ada masalah. Siapa kata? Semua orang ada masalah. Tapi orang yang ada masalah atas muka bumi ni, dia takwa pada Allah, Allah Ta'ala bagi kat dia makhraja, jalan keluar. Dia ada masalah hari ni, esok masalah tu jumpa macam mana nak selesai. Hari ni kena masalah ni, serabut-serabut duk fikir, tertekan dan sebagainya, esok lusa Tuhan bagi jalan keluar. Kena problem ni ada jalan keluar, kena masalah ni ada jalan keluar. Hidup dia ustaz, dia ada masalah, dia ada jalan keluar. Sampailah kali dia jadi apa pun dia tak apa, insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah. Dia yakin. Pasal apa? Pasal jalan keluar sentiasa dapat. Tu point dia. Tu yang ayah duk baca ayat 1000 dinar, wa man yattaqillah, siapa bertakwa pada Allah, yaj'al lahu makhraja, dia bagi jalan keluar. Dapat jalan keluar tu, hati tenang. Tu ya. Saya jumpa satu orang sahabat baru ni. Dia ceturah, dia kena saman mahkamah. Banyak orang lah, 6 angka. 6 angka ni ratus ribu lah. Dia kata kena-kena tu ustaz tak tahu nak cari duit mana ustaz, saya tak kerja. Nak cari mana? Dia kata ustaz, tawakal, serah pada Tuhan. Rupanya Allah Ta'ala bagi. Tak lama lepas tu, ustaz ya, Tuhan bagi serabut pasal kena bayar saman tau. Lah kali Allah Ta'ala bagi kat dia satu kemudahan. Ada seorang mai jumpa dia, orang tu kata tak apa, saya tolong selesai, don't worry, tak apa, saya tolong selesai. Kawan tu pun tak ada duit ke? Dia kata tak apa, dia tolong selesai. Tuhan hantar dia mai, dia kata tak apa, jangan susah hati, saya tolong selesai. Lepas pada tu, kawan hak mai jumpa ni pergi jumpa buat urusan apa semua, lah kali ratus-ratus ribu punya saman tu ditarik balik. Dia ustaz, dia duduk di rumah tak buat apa pun. Kenapa jadi macam tu ustaz? Rupanya orang bertakwa, Allah Ta'ala bagi jalan keluar. Saya jumpa satu orang ni, saya rasa ayah-ayah ibu-ibu pun jumpa jadi kes macam ni. Ada seorang sahabat berhenti kerja, kulim, berhenti kerja, jaga pak dia, jaga pak dia di rumah. Dia kata ustaz, bila tak kerja ni ustaz, teruk ustaz, pendapatan tak ada. Tapi dia katakan Allah Ta'ala suruh kita jaga mak ayah. Dia kata ustaz, saya tawakal ustaz, serah pada Allah Ta'ala aja ustaz. Rupanya Allah Ta'ala bagi kat dia. Ni dia cerita sendiri. Saya pun hak jenis cerita sendiri ni kita kongsi. Dia kata ustaz, duduk di rumah, Allah Ta'ala hantar kerja tu mai rumah. Ada satu syarikat, dia berhenti kerja jaga mak ayah dia. Ada satu syarikat telefon dia kata tuan, boleh tak kami nak dapatkan khidmat tuan, tuan mai kerja dengan kami. Dia kata tak boleh, saya kena kerja jaga mak ayah di rumah, di Kulim. Syarikat tu kata, lah ni macam ni tuan, tak ada masalah, kerja tuan cuma cek dokumen kami, selesai lengkap apa semua, tuan sign. Dia kata tak boleh, nak pergi tak boleh. Dia kata tak apa tuan, tuan duduk di rumah ya, kami akan hantar dokumen tu tiap-tiap hari dekat bok tuan, sampul surat. Tuan ambil kat sampul surat tu, tuan cek dalam rumah, siap, tuan bubuh balik dalam bok tu ya. Tu dia. Dan kami akan bayar gaji. Kita fikir tak lepas pi. Tapi kalau Tuhan nak bagi, dia bagi jalan keluar tu senang. Jadi dia dapat dua, kerja pun buat, gaji pun dapat, mak ayah jaga, dua sekali dapat. Bila dapat, hati tenang. Tu lah, tenang. Satu. Yang kedua, tulis kat situ. Nombor dua pula, tadi hati tenang. Nombor satu, Allah Ta'ala bagi. Kalau orang tu bertakwa, dia bahagia, Tuhan bagi hati tenang. Yang kedua, tulis itu, dipermudahkan rezekinya. Rezeki dia mudah. Rezeki duit kah, rezeki anak kah, rezeki kesihatan kah, rezeki apa saja rezeki, Allah Ta'ala pemudahkan. Dapat dua ni, hidup bahagia. Nak apa ni? Ada soalan? Kita tak dapat dua ni. Tak dapat dua ni, kita serabut lah. Nak dapat dua ni, nak buat ke mana ustaz? Takwa. Takwa tu apa? Cuba tengok tulis tu.
Takwa artinya memelihara diri daripada dimurkai Allah. Dalam bahasa kampung kita ni, takwa tu apa Ustaz? Buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan larang. Selesai. Itulah. Nak tahu apa Tuhan suruh, nak tahu apa Tuhan larang, dia tak ada cara lain, dia kena mengaji. Kalau mengaji, insya-Allah kita akan tahu sikit demi sikit, sikit demi sikit, sikit demi sikit. Lama-lama jadi bukit lah. Kalau tak mengaji, tak mengaji sampai sudah, kita takkan tahu Tuhan marah dan Tuhan tak marah. Semalam, tajuk kongsi tu. Semalam mengajak di Bertam Indah. Tajuk dia ibadat tanpa ilmu. Maksud dia orang rajin buat ibadat, ngaji tak mau. Tutup ilmu tak mau, itu maksud dia. Rupanya dalam kitab tu sebut ada satu orang lelaki daripada Maghrib ni belah barat lah. Ada seorang lelaki ahli ibadat duduk di Maghrib belah barat tu. Tak tahulah belah barat ni sama ada Maghribi ke apa kan, tak tahulah, tapi belah barat. Dia sebut dia rajin buat ibadat macam ni, rajin duduk dalam rumah buat ibadat dia. Satu hari dia beli anatan ni kaldai betina. Dia beli kaldai betina seekor. Orang tengok dia beli kaldai tu, tapi yang syoknya lam yastamilha, dia tak pakai pun kaldai tu, pi bajak tanah, pi tangkap barang, angkat ayam, dia tak pakai langsung. Sampai orang heran, orang tanya kaldai hang beli ni nak buat apa? Tahu dia kata apa? Dia kata, aku beli kaldai ni li uhassina ataupun li uhassina farji. Rupanya dia kata aku beli kaldai ni bukan apa, aku nak jaga kemaluan, tak mau buat zina. Maksud dia apa? Maksud mudah dia, rupanya dia nak rajin buat ibadat tu kan, dia duk faham kalau nikah ibadat sangkut payah nak buat ibadat, ada pasangan ada apa payah. Lah kali dia kata tak usah menikah. Bila tak nikah nafsu membuak-buak duk naik. Lah kali beli kaldai seekor. Buat apa Ustaz? Dia bahasa kampung kita ni, dia selesaikan nafsu dia tu dengan kaldai. Rupanya dia tak tahu mendatangi binatang tu haram. Dia tak tahu benda tu. Dia ingat buh binatang ni tak apa. Dah ada rupanya cerita-cerita macam tu. Dia duk rasa buat kat binatang tak apa, buat kat orang tak boleh. Hak tu kena jaga. Tapi kalau buat kat binatang tak ada masalah apa. Bila orang bagi tahu kat dia kata benda tu haram, benda tu berdosa, dia sebut dalam kitab, dia kata dia menangis bukaan syadidah. Fabaka bukaan syadidah. Dia teriak sungguh-sungguh, betul-betul dia teriak. Pasal apa? Rajin buat ibadat tapi tak mau ngaji. Tu bahana. Dalam kitab tu juga sebut ada satu kumpulan manusia, satu puak lah, orang Islam, mereka ambil semayang tak sapu kepala 60 tahun. Pasal apa 60 tahun tak sapu kepala? Yazunnun, mereka sangka ataupun dia sangka benda tu sunat sahaja. Ambil semayang kepala tak sapu sebab dia ingat kepala sapu kepala tu sunat. 60 tahun. Jadi diminta untuk ulang balik, qada balik ya. Punca dia apa? Rajin buat ibadat tapi mengaji tak mau. Lepas tu kena jaga tu. Kita, Ustaz saya mengaji Ustaz betul ya, kita mengaji. Tapi araf tu syai'an, kita tahu satu benda. Wa ghaba anni asya, tapi banyak benda lagi kita tak tahu. Dia kata penting mengaji supaya banyak perintah Tuhan kita ikut, larangan Tuhan kita tinggal. Tu ya. Boleh orang tak apa mengaji ya, tak ada masalah. Sampai bila nak mengaji ni Ustaz? Kalau boleh ambil mengaji ni, menuntut ilmu ni, ambil jalan ni sampai mati. Sampai mati ikut jalan ni. Ayah-ayah yang ada di sini, jadikan mengaji ni ibadat kita. Ada orang ibadat semayang, ada orang ibadat puasa, ada orang rajin ibadat baca Quran, ada orang rajin buat ibadat sedekah, ada orang rajin ibadat buat tu buat ni macam-macam. Kita nak buat apa Ustaz? Kita buat semua, tapi kita ambil satu lagi, kita ibadat dengan cara mengaji, tuntut ilmu. Ni ibadat ni. Nahnu nata'abbadana Allah bil ilmi, kata sebahagian ulama, kami ibadat dengan Tuhan ni dengan cara menuntut ilmu, mengaji. Senang ngaji, ibadat dengan menuntut ilmu ni senang. Main lena pun tak apa kan, main lena kira sekali.
Tapi janganlah lena tapi maksud dia tak apa, tak ada masalah. Mai mengaji. Ini jalan baik. Baik. Okey. Poin seterusnya. Adapun mengenai taat kepada ketua, cuba tengok ni. Kenapa Islam tekan sangat suruh taat pada ketua, taat pada ketua, taat pada ketua, khususnya dalam negeri, dalam negara, termasuklah rumah tangga pun sekali lah. Dalam organisasi, di pejabat, di kilang, di sekolah, dalam rumah, dalam kampung pun ada, kadang dalam taman. Setiap organisasi ni dia ada ketua dia. Kenapa Islam suruh kita taat pada ketua? Cuba tengok. Adapun mengenai taat kepada ketua, maka tujuannya ialah nombor satu, untuk mendapatkan kesejahteraan hidup di dunia. Siapa ada kitab, garis, tulis nombor satu. Rupanya ketua ni tujuan dia apa Ustaz? Nak bagi kehidupan manusia ni sejahtera. Kalau dalam rumah tangga tak ada ketua langsung, masalah. Tak ada ketua langsung dalam rumah tangga, masalah. Satu. Dua-dua jadi ketua, bini jadi ketua, laki jadi ketua, lagi masalah. Selesai. Kalau ada satu ketua, ada satu pengikut, insya-Allah rumah tangga tu berjalan elok sikit. Elok. Pasal apa? Ada ketua seorang. Nabi pesan pada kita berjalan 3 orang, bagi ada satu ketua, lantik satu ketua. Sembahyang jemaah sama, semua main sembahyang jemaah, tok imam tak ada, jam. Tak ada tok imam, jam. Semua nak jadi tok imam, makmum tak ada, lagi jam. Boleh faham bahasa tu? Selesai. Bila ada satu imam, makmum di belakang mengikuti, nampak sejahtera, nampak elok perkara tersebut. Selesai. Duduk dalam apa? Kampung, ada ketua kampung. Duduk dalam pejabat, ada bos. Duduk dalam negeri, ada ketua menteri, ada menteri besar. Duduk dalam negara, ada perdana menteri, ada presiden, ada raja. Ni semua ketua-ketua Ustaz. Ya, Islam suruh kita mentaati ketua yang berada di atas kita. Supaya apa? Supaya kehidupan ni jadi sejahtera. Baik. Dan supaya dapat dipelihara kemegahan dan kebesaran agama. Garis ayat tu tulis nombor 2. Tulis nombor 2. Pasal apa Islam suruh taat pada ketua? Bila ada ketua, barulah segala ajaran yang ada dalam Islam, banyak ajaran yang ada dalam Islam boleh dipraktikkan. Jadi nampak hebat Islam tu, nampak gah Islam tu. Ketua. Sebab tu penting hidup kena ada ketua. Pi mana-mana berjalan pun ada ketua. Apa benda pun bagi ada ketua. No? Baik, sambung. Tengok ayat ni nah. Dalam soal ini, dalam soal nak pilih ketua ni, pemerintah yang harus diikut, maksudnya orang hak jadi ketua hak kita kena follow ni, siapa yang kita kena follow ni? Bukanlah pemerintah yang berdasar kepada keturunan, tetapi kepada sifat-sifat kepimpinan pemimpin itu sendiri. Maknanya pemimpin nak pilih, kita kena tengok ketokohan dia memimpin. Kita tak boleh lantik berdasarkan keturunan. Kalau keturunan Ustaz, belum tentu. Bapak hebat memimpin, bapak kemas pimpin, tapi anak belum tentu. Anak belum tentu. Sebab tu kalau ayah perhati tengok sejarah Islam. Saya tak bicara sejarah sekarang dah, sejarah Islam. Naik Saidina Abu Bakar, naik Saidina Umar, naik Saidina Osman, naik Saidina Ali. 4 tu dipilih berdasar apa? Kelayakan. Tu semua kelayakan mereka dipilih waktu tu. Naik Saidina Muawiyah, bila naik Saidina Muawiyah, dia ubah sikit. Dia mula lantik anak dia Yazid bin Muawiyah jadi khalifah lepas tu. Bila start naik Yazid tu, dia mula merapu. Dunia Islam ni mula jadi merapu sikit. Dia jadi merapu. Lepas tu dia naik pula, lepas Yazid naik Muawiyah kedua, anak pada Yazid. Naik kepada Marwan bin Hakam. Tu pun okey, pemerintahan okey, tapi ada masalah sikit-sikit. Naik kepada Abdul Malik bin Marwan. Naik kepada Sulaiman bin Abdul Malik. Mai kepada Sulaiman bin Abdul Malik, ni bagus balik. Dia buat apa? Masa dia nak turun, dia tak lantik anak dia. Dia tak lantik anak dia jadi khalifah. Dia lantik siapa Ustaz? Dia lantik Saidina Umar Abdul Aziz berdasarkan kelayakan. Sebab tu pemerintahan Umar Abdul Aziz jadi cantik balik. Hak awal tu sebelum tu serabut sikit. Dia naik cantik balik. Dia turun, mereka lantik balik ikut keturunan. Jadi serabut balik. Macam tu lah. Sebab pemimpin ni dipilih berdasarkan kelayakan, bukan berdasarkan keturunan.
Itu adalah tu ngaji panjang, kita juga jumpa lah. Baik, selesai. Dengan itu umat Islam harus taat kepada pemerintah yang adil, tak kiralah apakah pemimpin itu orang bangsawan ataupun dia hamba abdi. Kalau kata yang naik tu hamba abdi sekalipun, tapi dia bawa Islam, dia bawa keadilan, dia bawa benda betul, kita sebagai rakyat wajib taat. Selesai, taat. Oh, maknanya Ustaz, kalau orang tu jadi pemimpin, kita kena taat Ustaz no? Jawapan dia, ya, kena taat. Selagi mana dia tak suruh kita buat maksiat, taatlah. Pakai. Ustaz, saya tak batuk tak apa, pakai. Tak salah. Taat arahan pemerintah. Pemerintah suruh pakai Ustaz, pemerintah suruh pakai, jabatan agama suruh pakai, masuk masjid pakailah. Payah Ustaz, betul payah, tapi dapat pahala taat arahan pemerintah. Ustaz, tu kata kita kena ni juga isu tu. Mudah-mudahanlah kita dapat faham noh. Baik. Terdapat beberapa hadis lain sehubungan dengan perintah supaya taat kepada ketua atau pemimpin ni. Ibu-ibu pun sama lah. Ibu-ibu boleh ambil poin ni untuk suami. Kan ada orang duk tanya, Ustaz, laki saya tak sembahyang Ustaz dia tak sembahyang, puasa pun tak, duk minum ekor. Saya ni isteri nak kena taat tak dia Ustaz? Kan orang duk tanya soalan tu kan. Jawapan dia, tengok arahan dia. Dia ketua kita, betul, dia suami, dia ketua. Dia bagi arahan apa dekat kita? Arahan yang dia bagi tu bercanggah dengan agama ke tak canggah dengan agama? Kalau tak bercanggah, kita sebagai isteri ikutlah. Dia merepek, tu satu isu. Dia tak sembahyang, dia tak apa, tu satu isu. Arahan dia pada kita tu kena tak dengan agama? Kena Ustaz, agama pun suruh buat benda tu, buat. Agama kata arahan tu berdosa, okey, jangan ikut. Contoh simple bagi faham sebelum baca. Ayah-ayah ada anak ada suami, ayah-ayah ada menantu lelaki, ada anak perempuan, ada menantu lelaki, kes yang sama. Menantu kita ni merepek punya cerita, semayang tak mau apa, tak mau, okey. Ibu-ibu ada suami yang jenis macam tu, dia balik rumah mayang tak apa dak, dia kata apa, masak nasi arahan tu bercanggah tak dengan hukum? Tak bercanggah. Bila tak bercanggah, masuk masak nasi. Pasal apa Ustaz? Pasal arahan tu tak bercanggah dengan hukum. Masalah. Ustaz dia duk merepek, hak tu dia jawab nanti, dia mati, hak tu dia tanggung. Ni hak masak nasi ni kerja kita, arahan dia pada kita. Canggah dengan hukum? Tak bercanggah, masak. Dah Ustaz main malam Ustaz, dia duk panggil pula dah Ustaz oi. Dia suruh layan dia pula dah Ustaz oi. Canggah dah dengan hukum? Haid dak waktu tu? Dak Ustaz oi. Saya tak haid tak apa Ustaz. Okey. Apa okey selesai Saya sihat ke? Tak ada uzur syar'i apa, tak ada Ustaz. Layan pergi orang tua tu. Pasal apa Ustaz? Pasal dia ketua kita. Dia minta benda yang tak canggah dengan hukum, kena ikut. Dia buat keluar arahan yang bercanggah dengan hukum. Contoh, hang nikah dengan aku ni, aku haram hang terus pijak rumah mak pak hang. Hang tak boleh balik langsung. Hang balik langsung, hang jaga. Boleh ikut arahan tu? Tak boleh. Pasal orang perempuan, dia perlu jaga juga hubungan dengan mak bapak dia. Jadi dia boleh balik juga jumpa mak bapak dia. Boleh ikut dah arahan tu? Tak ikut. Hang nak keluar rumah, hang cabut bang tudung-tudung ni. Aku cukup meluat tengok duk pakai tudung ni. Orang lain tak pakai tudung, rambut elok. Aku nak bawa bini aku dengan tudung macam malu kat orang apa semua. Boleh ikut arahan tu? Tak boleh ikut. Tu ya. Tengok jenis arahan tu ya. Arahan tu okey dengan hukum, taatlah. Arahan tu tak elok, tak betul dengan hukum, jangan ikut. Ada soalan? Ada soalan, tanya, jangan malu kan? Kalau duk tanya sendiri, tanya diri sendiri, habis tu macam mana, habis tu kalau macam ni macam mana. Kalau tanya diri sendiri tak dapat jawapan, dia sampai sudah akan jadi tanda tanya tu lah. Kalau ada nak tanya, tak ada masalah. Berkenaan keluar rumah tu, ke rumah ibu bapa, kalau suami tak bagi, masih tak boleh pergi ke? Suami tak bagi pergi rumah mak, suami tak bagi pergi rumah pak. Mak pak siapa? Mak pak perempuan tu sendiri. Kita ada mak, kita ada ayah. Kalau
mak suami tak bagi pi, suami haramkan terus pi ustaz, kami boleh pi tak ustaz? Jawapan dia boleh. Banyak mana nak pi ustaz? Paling kurang sebulan sekali boleh pi. Sebulan sekali, bukan pi hari-hari, lagi pi hari-hari pula. Sebulan sekali boleh pi, nak jaga hubungan. Suami tak bagi pi. Suami tak bagi pi ni suami nak buat macam mana? Kalau suami tu faham agama, silaturahim kena jaga, mak bapak kena jaga hubungan dengan anak perempuan ni tu mak pak dia kena hormat, kena jaga hati, kena apa. Suami kalau faham hukum selesai. Ni cerita suami tak faham hukum, dia buat peraturan pula, hang tak boleh balik rumah mak hang, balik hang jaga. Jadi kita suami dah buat peraturan macam tu, kita ni nak kena taat dah ustaz. Jawapan dia tak perlu taat keseluruhan. Kita tak balik rumah pak, tak balik, tapi sebulan sekali kena balik ke ustaz, jumpa. Siapa ustaz? Nak jaga silaturahim. Kalau saya tak balik terus boleh ustaz? Dah suami kata tak usah balik saya 15 tahun dah tak balik ustaz. 15 tahun tak balik. Yang mak pak dah merengkam, boleh tak? Tak boleh. Perempuan ni pula bahasa kasar sikit, perempuan ni masuk dalam, kan Nabi sebut la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tak boleh taat kepada orang yang bercanggah dengan perintah Tuhan. Perintah Tuhan suruh jaga hubungan silaturahim, yang dupi taat laki punya arahan tu buat apa? Arahan dia merepek. Boleh dapat apa? Dapat tak? Soalan ni rasa terjawab tak? Tu cara dia kan? Jadi pandai-pandai sebulan sekali boleh. Kalau ikut kitab Syekh Muhammad Qutub, dia kata sebulan sekali boleh pergi jumpa mak pak kalau suami tak bagi, kena jumpa. Kan senang, penting benda macam ni kena boleh, insya-Allah, mudah-mudahan. Ada soalan? 9.30. Hadis yang bermaksud bahawa taat setia itu hanya dibolehkan dalam perkara-perkara baik dan dibenarkan oleh agama. Macam mana yang saya kata tadi lah, kalau agama kata okey, kita boleh ikut arahan dia walaupun dia tu merepek. Arahan tu betul dengan agama, ikut. Arahan tu canggah dengan agama, jangan ikut. Selesai. Hadis daripada Anas Hadis daripada Anas yang menyatakan bahawa Muaz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba tengok. Apa fikiranmu Rasulullah? Apa pandanganmu ya Rasulullah? Sekiranya ketua kami ni berjalan, maksud dia memerintah, tidak mengikut sunnah, tidak melaksanakan perintahmu. Dia tak buat apa yang kamu perintah ya Rasulullah. Dia buat benda yang bercanggah dengan apa yang kamu perintah. Jawab Nabi, apa hukum terhadap urusan mereka? Jawab Nabi, tidak ada taat kepada orang yang tidak taat perintah Allah. Makna kalau dia tak taat perintah Allah, dia buat keluar arahan pada kita pun, arahan yang tak taat dengan Allah Ta'ala, kita tak boleh ikut. Dia merapu, senang bahasa, dia jenis orang merepek, buat benda macam-macam, benda maksiat. Dia buat keluar arahan pula bercanggah dengan Allah Ta'ala, bercanggah dengan agama, jangan ikut. Senang. Selesai. Dia jadi pemimpin negeri, pemimpin negara, dia buat betul tapi kami tak kenan ustaz oi. Dia sakit ustaz oi. Nak buat macam mana? Sabar. Nabi sebut Allahumma salli ala Muhammad, a'tu haqqahum. Tanggung hak mereka, Nabi kata kamu kena bagi. Depa jadi ketua, kita sebagai rakyat ada tanggungjawab rakyat kepada ketua. Kita kena bagi tanggungjawab tu pada depa. Kena taat arahan depa selagi mana tak canggah. Habis itu kami terseksa Ustaz. Banyak benda kami tak dapat. Banyak benda kami punya kena sekat dan sebagainya. Nabi sebut fas'alullaha haqqakum. Hak kamu punya tak dapat. Hak sebagai rakyat ni kamu tak dapat sebab dia merepek. Kamu tak dapat hak kamu, minta doa pada Allah banyak-banyak. Tu ya. Tu cara. Sambunglah. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu katanya, Nabi telah bersabda, setelah wafatku pemerintahan akan dipegang oleh orang yang menukarkan sunnah dengan bid'ah. Sunnah tu cara hidup, bid'ah bukan cara hidup. Bukan cara hidup Nabi. Mereka mengerjakan semayang lewat pada waktunya. Lalu aku bertanya kepada Nabi SAW, jazakallah, jika aku menemui mereka, apa yang harus aku lakukan? Ya. Sahabat tanya, kalau jumpa pemerintah macam ni nak buat macam mana? Nabi sebut, tidak boleh taat kepada orang yang derhaka pada Allah. Sama makna macam tadi.
dia merepek, dia derhaka kat Tuhan, boleh tak kita taat arahan dia ustaz? Tengok arahan dia jenis macam mana. Arahan dia pun canggah dengan Tuhan, jangan ikut. Dia paksa ke, dia apa ke, jangan ikut ustaz. Poin dia macam tu ya. Habis itu tak boleh guling pemerintah tu ustaz. Guling pemerintah tak boleh. Jatuhkan pemerintah ikut saluran boleh. Kita negara kita Malaysia ni dia lain sikit. Contoh minta maaf dah, kalau kita ambil rumah tangga, pemimpin serabut macam ni, suami serabut macam ni, ada tak jalan nak berjatuh dia ustaz? Ada. Pergi mahkamah, buat urusan fasakh apa semua, itu saluran dia, pergi ikut tu. Pemimpin masjid ustaz, oi percaya ya, tak tahulah Sungai Tiram saya tak tahu dah. Kami ustaz di masjid ustaz, pengurusi masjid tu ustaz, Allah dia buat pala dia ustaz, oi hak masjid lepas mayang kunci, kemudian pula bendahari pula, ni contoh dah, bendahari pula duit ustaz, kutipan Jumaat tak pernah rekod, tak pernah apa, pakat ambil seorang sikit kat depa bawa balik, pasal depa buat kerja ni. Jadi ni dulu lepas tu ustaz masjid tak buat apa langsung, sampai beli ayak pintu pecah pun depa tak peduli ustaz, tek cicak penuh dalam masjid depa tak peduli ustaz. Boleh tak kita nak peguling apa pemerintahan masjid macam ni ustaz? Ada cara tak? Ada ustaz depa buat mesyuarat agung. Guna mesyuarat agung tu, guna mesyuarat agung tu, itu saluran dia. Kalau kata hak lain ustaz, naik atas lagi, negeri negara, pilihan raya lah, tu bahasa mudah dia lah, guna pilihan raya. Ustaz, saya duduk pada negeri ataupun negara yang tak boleh ubah langsung pemerintah ustaz, mereput sampai mati ustaz mereka ni. Kalau hak tu sabarlah, buat je lah ujian. Nabi suruh bila mari akhir zaman akan berlaku perpecahan, akan berlaku suasana serabut teruk ni, Nabi suruh kita pegang dengan sunnah Nabi, cara hidup Nabi dan cara hidup Khulafa' Rashidin. Cuba tengok ni, siapa dia Khulafa' Rashidin tu? Sunnah Khulafa' Rashidin bererti perjalanan dan fatwa-fatwa mereka. Fatwa siapa? Fatwa Khulafa' Rashidin. Sebab tu boleh pegang. Sebab tu apa yang dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar zaman Nabi SAW tak buat, zaman Sayyidina Abu Bakar buat, kita boleh ikut. Zaman Nabi SAW tak buat, zaman Sayyidina Umar buat, kita boleh ikut. Zaman Nabi SAW tak buat, zaman Sayyidina Ali baru buat, pun boleh ikut, tak ada masalah. Tu yang kita semayang tarawih. Ada orang kata zaman Nabi SAW tak ada, himpun ramai-ramai semayang tarawih sekali. Siapa yang buat? Zaman Sayyidina Umar buat, boleh ikut, ikut je lah. Zaman Sayyidina Nabi SAW zakat kuda tak ada kot, tak ada zakat kuda. Zaman Sayyidina Umar dia buat zakat kuda, jalan. Boleh ikut? Boleh. Banyak benda pembaharuan, benda baru yang dibuat oleh para sahabat, akhirnya dipakai, diterima oleh dunia Islam. Baik, bilangan mereka Khulafa' Rashidin ni ada berapa? Bilangan mereka hanya 4. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Ayah tambah sikit lagi, catik kat tepi buku tu. Ni catik sikit lah sebagai tambahan. Ada pandangan mengatakan, ada pandangan ulama sebut Khulafa' Rashidin ni juga termasuk Umar bin Abdul Aziz. Ada yang terjemah macam tu. Okey, makna kalau lepas ni jumpa ada siapa-siapa ulas isu macam tu, jadi kita rasa tak pelik lah, kita dengar dah hari ni. Ada yang bagi pandangan Khulafa' Rashidin ni 4 orang. Ada yang bagi pandangan Khulafa' Rashidin ni tambah seorang lagi, Umar bin Abdul Aziz, 2. Ada pula bagi pandangan tak, bukan Umar Abdul Aziz, Khulafa' Rashidin ni ada 5 orang. Siapa dia seorang lagi yang kelima ni? Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib, anak Sayyidina Ali, nama Sayyidina Hasan. Sebab Sayyidina Hasan pernah perintah kerajaan Islam 6 bulan. Beliau perintah 6 bulan, lepas 6 bulan letak jawatan, serah dekat Sayyidina Muawiyah. Ni kalau mengaji detail sikit boleh kita cerita khilafah 30 tahun maksud dia panjang. Nak abang tu sudahlah. Baik. Maksud Rashidin ini ialah mereka yang mengenal kebenaran dan mengerjakan kebenaran. Maknanya betul lah, orang betul. Orang-orang ini adalah orang-orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Tengok, sebab tu boleh ikut, tak ada masalah. Pegang elok. Ayah kalau boleh, kalau rajinlah pi cari, tengok, cari sikit-sikit cerita hidup, kisah hidup Sayyidina Abu Bakar, kisah hidup Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Cuba ikut sikit. Baca, cuba tengok.
cara hidup mereka macam mana. Boleh ikut belakang. Sayyidina Abu Bakar lembut, Sayyidina Umar keras, Sayyidina Osman lembut balik, Sayyidina Ali keras balik. Sayyidina Abu Bakar rajin buat ibadat. Kita duk tengok zaman Sayyidina Abu Bakar, kerajaan Islam tak luas, kecil. Sebab apa? Duk settle masalah dalaman. Zaman Sayyidina Umar, masalah dalaman dah settle dah. Pembukaan kerajaan Islam luas pula. Itu yang sahabat-sahabat dihantar, jaga sana jaga sini, gubernur sana gubernur sini. Mai zaman Sayyidina Osman, kerajaan Islam makin besar. 6 tahun pertama cantik. 6 tahun pertama Sayyidina Osman perintah cantik. Zaman 6 tahun kedua, daripada tahun ke-7 sampai tahun ke-12 Sayyidina Osman perintah, masa tu duduk main jadi cerbuk balik. Dan zaman Sayyidina Ali karamallahu wajhah 4 tahun tu memang jadi masalah macam banyak lah, makin banyak, dan habis khilafah 30 tahun. Jadi boleh tengok perjalanan kehidupan tu, boleh kita ambil pengajaran. Baik, selesai. Poin nombor 5. Boleh sikit ke dah? Tahan bila kita habis nanti bulan depan kita nak main bicara tajuk derhaka mak bapak pula. Tajuk ni pun tekan kat ni. Habis Maksud menggigit dengan taring. Taring tu boleh, geraham pun boleh. Dua-dua boleh nah. Maksud menggigit dengan taring ialah berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi perkara yang direka-reka, tidak berdasarkan syarak. Akhir zaman akan ada banyak benda bid'ah. Tak kiralah dalam tauhid ke, dalam fiqah ke, dalam tasawuf ke, dalam apa sahaja usul agama, pasti akan ada benda baru, bid'ah, benda rekaan yang baru-baru ni lah, tak ada sandaran syarak. Baik, dalam hal ini Nabi SAW bersabda, siapa yang mereka-reka perkara agama kami, siapa ada kitab tolong tambah sikit boleh tak? Ada ayat jatuh tu ya. Dalam hadis ni dia tulis, siapa yang mereka-reka perkara agama kami maka ia tertolak. Itu ayat dalam kitab. Sedangkan kalau hadis yang betulnya, hadisnya macam ni, man ahdatha fi amrina hadha, siapa-siapa yang mereka dalam perkara agama kami, ma laysa minhu, apa-apa yang tidak ada daripadanya. Kalau boleh tambah ayat di atas tu sikit. Selepas perkataan kami, sebelum perkataan maka, tulis apa-apa daripadanya. Cukup ma laysa minhu, apa-apa yang bukan daripadanya. Sorry, apa-apa yang bukan daripadanya. Kena tambah sikit ayat tu, hilang terus tu. Apa-apa yang bukan daripadanya. Apa-apa yang bukan daripadanya. 5 perkataan. Maka ia ditolak. Maksud dia apa Ustaz? Maksud mudah bagi faham macam inilah. Nabi sebut dalam hadis ni hadis riwayat Imam Muslim ni, Nabi sebut siapa-siapa reka benda baru dalam agama, yang mana rekaan tu tak ada sumber asal daripada agama, tak ada sumber asal daripada Quran, tak ada sumber daripada hadis. Benda baru yang direka ni tak ada sumber, tak ada sandaran daripada Quran hadis, maka amalan baru yang direka ni ditolak. Bahasa mudah dia Ustaz, apa sahaja benda baru yang direka, tak ada sumber pada Quran, tak ada sumber pada hadis, benda baru tapi tak ada sumber daripada Quran hadis, tolak. Kalau benda baru ni direka, reka Ustaz, betul reka baru, tapi ada sumber asal daripada Quran, sumber asal daripada hadis, yang tu diboleh, diterima. Contoh mudah saya bagi, nak bagi senang faham. Ayah-ayah duk dengar orang duk petikai isu tahlil, apa bid'ah, apa tahlil lah, tahlil ni bid'ah, tahlil bid'ah, tahlil bid'ah. Betul tak Nabi buat tahlil? Ada tak Nabi buat tahlil? Tak ada. Abang saya siap? Tak ada. Tu yang kita duk buat malam Jumaat, kadang duk baca tahlil apa Ustaz? Tahlil ada tak zaman Nabi? Tak ada. Dia ada zaman bila? Zaman belakang ni. Oh, jadi ni benda baru Ustaz? Ya, benda baru, benda reka. Ada tak sumber asal daripada Quran Ustaz, sumber asal pada hadis? Ada tak? Yang ni kita tengok. Dalam tahlil ada apa? Dalam tahlil nombor 1 sekali pakak berhimpun ramai-ramai Ustaz. Ada tak dalil berhimpun ramai-ramai? Ada. Kan Nabi sebut, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum. Bila berhimpun satu kaum, maksud dia berhimpun ada. Okey? Dalam tahlil baca apa? Baca Quran Ustaz. Ada tak Nabi suruh baca Quran? Ada.
Lepas tu selawat Ustaz, ada tak Nabi suruh selawat? Ada. Ada tak Nabi suruh baca la ilaha illallah? Ada. Ada tak Nabi suruh berdoa ramai-ramai? Ada dalil tak? Ada. Lepas tu Ustaz, ada buat makanan Ustaz, jamuan. Ada tak Nabi suruh buat kenduri? Jamuan makan. Ada tak? Secara umum. Kalau Nabi kata buat kenduri lepas tahlil, hadis tu memang tak ada. Tapi kalau dalil, Nabi kata buat kenduri. Ada. Ada. Jadi cantum semua tu dijadikan satu amalan baru. Boleh? Boleh. Tu yang kata reka benda baru ada sandaran. Boleh ya? Faham tak bahasa? Sambutan apa lagi? Nak buat apa lagi? Boleh sambut apa lagi? Ustaz, dia kata tasbih bid'ah Ustaz. Tasbih bid'ah. Tak faham. Itu tanya tutup guru mahir lah bid'ah ni, dia boleh ulat. Cuma nak sebut amalan tak ada sumber, tolak. Amalan yang direka baru ni ada sumber asal dia, boleh buat, tak ada masalah. Tu ya. Baik. Perkara yang direka-reka bid'ah ini terbahagi dua. Ini kalam Imam Syafi'i. Al-bid'atu bid'atan. Bid'ah ni yang dia kata bid'ah, dia sebut bid'ah ni dua ya. Yang pertama bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji. Mahmudah tu mahmud, terpuji. Bid'ah baiklah, senang bahasa. Benda reka, benda baru tapi baik. Kan? Sebab apa? Sebab ada sumber. Yang kedua nama dia bid'ah mazmumah. Bid'ah ni benda baru tapi hak ni keji, tercela. Sebab apa? Tak ada sumber, tak ada ambilan hukum, tak ada dalil di mana langsung. Tak tahu mai kok mana, orang reka sendiri je. Yang ni dipanggil bid'ah tercela. Baik, cuba tengok. Erti bid'ah mahmudah ialah bid'ah baik ni apa? Mereka reka sesuatu yang baik dan berasas kepada ajaran agama. Ada asas tapi buat baru. Contoh, Umar Al-Khattab semasa mengusulkan ini seperti mengerjakan semayang tarawih secara berjamaah. Tu contoh paling simple. Semayang tarawih berjamaah, berhimpun ramai-ramai, mayang satu tu imam. Tak silap saya, Sayyidina Ubay bin Ka'ab jadi tu imam pada orang lelaki-lelaki, Sayyidina Tamim Ad-Dari jadi tu imam pada orang perempuan. Hak lelaki berhimpun satu grup ramai-ramai, Sayyidina Ubay bin Ka'ab jadi tu imam. Orang perempuan ramai-ramai berhimpun, Sayyidina Tamim Ad-Dari jadi tu imam. Sayyidina Umar mula reka Ustaz? Ya, beliau mula reka. Amalan buat macam tu. Baik. Umar Al-Khattab semasa mengusulkan ini telah memberikan alasan. Sayyidina Umar kata apa? Ini adalah sebaik-baik bid'ah kerana dia berasas kepada syarak. Dia kata ni bid'ah ni, zaman Nabi tak pernah buat ni, berhimpun ramai-ramai sampai tahap macam ni, tak ada. Sayyidina Umar mula start reka. Tapi rekaan dia tu ada dalil. Semayang sunat tarawih boleh buat dah? Boleh. Boleh tak dibuat berjemaah? Boleh. Jadi dia reka sikit, panggil himpun ramai-ramai, buat bagi meriah. Tapi sandaran dia ada, asas dia ada daripada agama. Yang menyuruh, cuba tengok, yang menyuruh beribadat pada malam-malam bulan Ramadan. Dalam Islam suruh kita periduk bulan Ramadan. Sayyidina Umar buat satu inisiatif, himpun ramai-ramai semayang berjemaah. Semayang tarawih berjemaah belum pernah dilakukan sebelumnya. Zaman sebelum tu tak ada, duk berhimpun ramai-ramai, semayang ramai-ramai, tak ada. Jadi itu bid'ah. Satu contoh yang lain, tindakan mengumpul Al-Quran dalam satu mushaf oleh Sayyidina Abu Bakar, dalam satu bentuk bacaan oleh Sayyidina Osman. Tu, duk tengok susun penuh Quran tu. Quran bid'ah tu. Sebab apa bid'ah? Sebab zaman Nabi SAW mana ada pembukuan Quran macam tu? Tak ada. Yang ada pembukuan Quran, buku Quran 30 juzuk seketui ni Ustaz, zaman Sayyidina Osman. Mana benda baru? Benda baru. Satu. Tapi Nabi suruh tak kumpul Quran? Nabi suruh. Ketua panel kumpul Quran Sayyidina Zaid bin Sabit, Nabi suruh dah kumpul Quran. Siap zaman Sayyidina Osman. Quran turun macam-macam qiraat, macam-macam tulisan. Tapi Sayyidina Osman pandai masa tu. Dia tengok kerajaan Islam ni luas. Kalau Quran ni macam-macam bentuk tulisan, nanti bacaan dia jadi lain, dia tak tahan lama. Sayyidina Osman buat keputusan, Quran tulis satu tulisan dia. Tulisan apa? Nama dia Resam Osmani. Resam tu tulis Resam Osmani, tulis tulisan macam ni.
Hak lain semua bakar. Bakar tu bid'ah, bakar Quran, tapi ada tujuan supaya Quran ini kekal sehingga kiamat. Tu yang bakar habis Quran lain tu, tinggal satu tulisan tu yang bila sebut Quran, resam apa? Resam Osmani. Kita pun tak tahu apa dia resam-resam tu. Resam tu tulisan. Dia ada cara tulis dia. Tu yang main, bila main kadang ada alif, buah alif, kadang tak ada alif, dia bubuh baris atas panjang. Tu bagi resam Osmani tu. Kadang baca apa? Laim basat, kan ada huruf sin, lepas tu atas huruf apa? Huruf sad, atas tulis sin. Tu resam Osmani nama dia. Bid'ah tu. Baik, sambung. Usaha-usaha ini merupakan satu rekaan baru yang tak pernah dilakukan pada zaman Nabi sebelumnya. Zaman Nabi SAW itu tak dibuat, zaman Sayyidina Osman baru buat. Itu contoh bid'ah mahmudah. Jadi selesai. Yang syarikat kita duk kelih teruk bid'ah ni, ada sikit kepala. Boleh nak bincang panjang tapi masa tak mengizinkan. Habislah. Cuba tengok yang ni. Yang ni bid'ah merepek pula. Bid'ah ni hak merepek macam ni. Adapun bid'ah mazmumah yang dicela ialah mereka reka perkara baru tanpa merujuk kepada syarak. Yang ni tak ada sumber langsung, Quran pun tak ada, hadis pun tak ada, tak tahu nak rujuk di mana. Sama ada rekaan itu dari segi akidah ataupun ibadat. Boleh jadi dalam tauhid pun ada orang mereka, dalam ibadat apatah lagi lah. Misalnya pendapat yang mengatakan, cuba tengok ni, pendapat yang mengatakan ma'rifat kepada Allah, kenal Tuhan ni, dia kata cukup dengan kasih sayang, tidak perlu kepada amalan. Tu bid'ah tu. Dia duk main kata apa? Kita kalau dah sampai makam apa fana ni, dia kata kita tak payah beramal dah. Hak beramal ni hak baru nak start kenal Tuhan ni. Hak kenal Tuhan beramal apa lagi? Tu yang main sampai tahap semayang apa? Semayang tak kenal Tuhan. Aku ni dah ada ni, aku makam aku lain dah. Tak payah semayang. Kalau nak bicara tajuk makam ni, baginda SAW paling tinggi makam. Itu pun solat sampai wafat. Dia kemas pada Nabi, tak payah dah. Pasal ni semua makam syariat. Dia makam lain. Dah, kut Penang pun banyak. Kut Penang pun dah. Jenis dia tu jenuh jawab kita, jenuh kilas. Tu bid'ah Ustaz, benda baru tapi merepek, tak ada sumber mana langsung, siapa pun tak pernah buat. Pendapat dan amalan seperti ini menyeleweng daripada ajaran Islam. Bid'ah jenis ini adalah sesat. Ni baru nama bid'ah sesat. Sebab tu nak tibai orang ni bid'ah sesat, ni bid'ah sesat, jangan gopoh kan. Jangan gopoh kan. Sebab tu ayah tengok ulama-ulama kita jawab lama dah. Amalan ni yang orang tuduh bid'ah, ulama kita jawab dah. Amalan ni dikatakan bid'ah, ulama kita jawab dah. Banyak amalan-amalan yang dibuat, ulama kita dah jawab kata ni bukan bid'ah. Ini ada sumber dia. Tapi kalau hak jenis merepek macam ni, hak ni bid'ah, memang tak ada sumber lah. Memang tak ada sumber. Jenis zikir, jenis makrifat, tambah jenis semayang pakai niat saja. Tu bid'ah, benda baru tapi tak ada sumber langsung. Itu merepek. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita daripada fitnah yang sebegini. Baik, ada soalan nak tanya? Habis lah? Selesai lah. Ni wasiat Nabi SAW. Taqwa pada Allah, taat pada pemerintah, pegang sungguh-sungguh cara hidup Nabi, pegang sungguh-sungguh cara hidup para sahabat, dan berhati-hatilah dengan bid'ah mazmumah, bid'ah yang tercela, bid'ah merepek ni. InsyaAllah mudah-mudahan kita selamat dalam hidup. Ada soalan? Tak ada soalan? Ibu-ibu ada soalan? Tak ada boleh dapat aku tajuk kita hari ni. Bulan depan syok sikit bulan depan cerita pasal derhaka mak bapak. Bulan depan ni saya gezek sikit lah. Bulan depan ni nanti kita akan mengaji tajuk apa? Tajuk derhaka mak bapak, cerita pasal bunuh anak-anak, cerita pasal orang tak mau bayar zakat. Satu. Kemudian cerita pasal orang yang berhutang dengan orang lain.
kita berhutang dengan orang, kita kena bagi kat orang benda tu, tapi kita tahan tak mau bagi. Tu pun satu penyakit ke tu, kan? Kemudian kita akan mengaji tajuk jenis suka cakap banyak, suka korek rahsia orang banyak. Jadi mak kepo, duk kira korek tentang hal orang lain. Kemudian kita akan mengaji tajuk duk perhabis harta pada benda hak tak sepatutnya. Dia tak buat benda haram dengan harta dia, tapi dia perhabis harta dia pada benda tak ada faedah. Rumah tiap-tiap tahun renovate, padahal duduklah rumah tu 2 orang 3 orang aja. Tiap-tiap tahun renovate, dia perhabis duit banyak pada rumah dia. Sedangkan disebutkan oleh para ulama, siapa perhabis duit banyak untuk rumah, perhabis benda tak patut pun, itu tanda rezeki dia tak berkat. Dia perhabis apa? Perhabis buat rumah. Kalau benda perlu tak apalah, perbesar bilik, pasal anak ramai, perbesar dapur, pasal kecil, buat bumbung baru, pasal apa? Bumbung lama bocor, tukar shilling baru, pasal apa? Shilling lama ni tak mampu tampung dah ustaz. Tak apa agaklah. Ni dah habis beli tu, beli ni, tukar tu, tukar ni. Buat apa? Saja, tak tahu nak buat apa. Jenis perangai tu. Rupanya Tuhan tak kenal. Nanti kita bincanglah bulan depan. Boleh kan? Jadi saya rasa cukup sekadar itu untuk hari ini. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.